Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 5. Hari ini hari Isnin, tarikh 8 hari bulan 2 2021. Masa PDPR kita hari ini ialah jam 8 hingga 9 minit pagi. Subjek kita sejarah. Okay, murid-murid, pada minggu yang lalu, pada Isnin yang lalu, kita telah pelajari sukatan pelajaran di tahun 4 iaitu subtopiknya Tun Perak. Okay, pada hari ini pula kita akan pelajari topik di tahun 5 iaitu tajuk warisan negara kita, di mana standard pembelajarannya ialah 6.1 institusi raja. Okay, murid-murid, sebelum kita masuk ke topik kita, cikgu ingin terangkan dulu elemen-elemen yang perlu kita kuasai di dalam topik ini. Okay, cikgu akan gunakan dokumen penjajaran kurikulum 2.0. Okay, kita akan nampak di sini 6.0 warisan negara kita. Okay, subtopiknya ialah 6.1 institusi raja, di mana murid perlu menguasai 5 elemen dekat situ. Yang pertamanya 6.1.1 menyatakan pengertian raja dan kerajaan. 6.1.2 menerangkan konsep adat antara raja dengan rakyat. Dan 6.1.3 menjelaskan makna daulat dan derhaka. Okay, manakala 6.1.4 dan juga 6.1.5 kita akan sentuh di hari yang berikutnya, untuk kelas yang berikutnya. Kita tak akan sentuhlah pada hari ini. Okay, baik. Perkara yang pertama, institusi raja. Saya harap semua murid sudah pun bersedia. Okay, kita akan masuk ke subtopik kita yang pertama hari ini. Dengan perlu kita ingat ada 3 objektif pembelajaran kita hari ini, iaitu yang pertama sekali menyatakan pengertian raja dan kerajaan. Yang kedua menerangkan konsep wadah antara raja dengan rakyat tadi, dan yang ketiga menjelaskan maksud daulat dan derhaka. Ketiga-tiga ni ada dalam elemen kurikulum kita tadi. Okay, kita teruskan dengan pengertian raja dan negara. Okay, raja adalah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda, manakala kerajaan negeri atau negara yang diketuai oleh raja. Okey, untuk makluman tambahan kepada murid-murid, perkataan raja itu sendiri adalah berasal daripada perkataan Sanskrit. Pada awalnya digunakan untuk menunjukkan maksud ketua puak. Yang ni murid kena kat sini dalam nota tu cikgu tak tulis, tapi ini adalah maklumat tambahan. Dan dalam tugasan kita pada hari ini ada berkaitan dengan perkara yang cikgu sebutkan tadi. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu peranan raja atau sultan. Peranan pertama adalah mengetuai kerajaan. Peranan keduanya ialah berkuasa ke atas kerajaan. Peranan yang ketiga berkuasa ke atas rakyat. Peranan yang keempat menduduki tempat tertinggi dalam pentadbiran. Dan yang kelima berperanan sebagai payung kepada rakyat. Okey, kemudian kita terus masuk ke istilah wahdat. Wahdat antara raja dan rakyat. Okey, wahdat bermaksud perjanjian taat setia. Cikgu dah highlightkan dengan tulisan yang berwarna merah. Okey, telah berlaku sejak zaman dahulu lagi antara raja yang bernama Seri Tribuana dengan rakyat Demang Lebar Daun. Antara isi perjanjiannya ialah rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja, manakala raja berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Kalau kita ikutkan institusi raja ni, kita dah bermula dari kerajaan Melayu awal, kerajaan awal. Kemudian perkara ini telah dimaktubkan dalam prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kita terus pula dengan istilah daulat dan juga derhaka. Okey, daulat melambangkan kekuasaan tertinggi raja. Raja yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Okay, cikgu telah highlightkan dengan tulisan yang berwarna hijau untuk menjelaskan maksud daulat.
Kemudian untuk derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Okey, rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey, kalau murid-murid perasan ya, daulat ni dia lebih kepada kuasa sultan. Manakala derhaka ni dia lebih merujuk kepada rakyat yang ingkar kepada titah sultan. Okey, cikgu harap murid faham kerana slide yang terakhir ni adalah slide sekian terima kasih. Sengaja cikgu buat video pendek supaya murid betul-betul dapat kuasai asas yang cikgu ingin sampaikan. Kalau kita buat video yang panjang, cikgu bimbang akan makan data murid-murid dan juga mungkin murid-murid tidak dapat kuasai dengan baik asas yang kita perlukan. Ketiga-tiga perkara elemen yang kita pelajari ni adalah asas untuk topik institusi raja. Okey, saya harap semua boleh faham video ni dan kita akan sambung dengan kelasan kita yang cikgu akan berikan selepas video ini. Sekian, terima kasih.